A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Syukur ya. Alhamdulillah panjang umur murah rezeki masih Allah berikan kita taufik dan hidayahnya dan kemampuan untuk kita menjalankan Ramadan di hari yang ke-11. Syukur alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita terus istiqamah dalam membuat kebaikan dan amalan-amalan yang soleh sepanjang Ramadan Karim 1441 Hijri ini. Baik, ya terima kasih pada semua sahabat yang dapat bersama pada Live pada pagi ini. Syukur alhamdulillah ya. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan memberi manfaat kepada yang berkata-kata, yang menyampaikan dan kepada yang sudi mendengar, menonton ya, dan berkongsi dengan orang lain insya-Allah. Sebab berkata Imam Al-Ghazali, kita sebagai orang Islam, talabul ilm faridah ala kulli muslimin wal muslimat. Hadis Nabi. Ya, menuntut ilmu itu kefarduan kepada lelaki perempuan yang beriman. Jadi based on that, Imam Al-Ghazali kata ilmu wajib dicari. Wajib ya, kita wajib cari ilmu. Dah cari ilmu, difahami ilmu. Fahami ilmu, lepas tu kita dah faham, kita hayati, internalize, masukkan dalam hati kita, benar-benar yakin. Dah yakin barulah kita amal. Barulah amalan kita insya-Allah ya. Sebab beramal tanpa ilmu itu sia-sia. Ya. Berilmu tidak beramal sia-sia. Beramal tanpa ilmu itu gila. Ya. Yalah kita beramal tapi salah, tak betul, tak ada ilmu. Jadi gila ya. So kita kena amalkan yang keempat. Kalau ada ilmu, tidak amalkan sia-sia. Ibarat pokok, subur macam mana rimbun, mabuk hijau kata, mabuk daun, tak ada buah langsung. Sia-sia jugalah ya. Dan yang kelima, kita sampaikan, kongsikan. Barang siapa yang ada ilmu tapi disorok dengan sengaja, ilmu tu, dia tak nak kongsikan. Ibarat orang yang banyak harta, tak nak keluarkan zakat. Apa hukumnya? Dosa besar. Ialah keluarkan zakat hukumnya wajib. Okey. Jadi apa yang kita nak bicarakan pagi ni? Pagi ni oleh kerana biasa sangat orang berkata bulan Ramadan, salah satu nama ialah syahrul maghfirah. Bulan keampunan. Jadi memang bulan ini Allah dah menyuruhkan, mengarahkan malaikat Ridwan membuka pintu syurga, malaikat Malik diarahkan untuk menutup pintu neraka. Sebab Allah nak mengampunkan, memberi rahmat, keampunan dan mudah-mudahan kebebasan dari api neraka setiap hari. Tapi kata para ulama ya, salah satu kata untuk kaedah untuk dapat kita keampunan Allah dengan kita memaafkan orang lain. Ya, memaafkan orang lain adalah antara tanda-tanda orang bertakwa. Ini kalau kita rujuk pada ayat 133 134 Ali Imran ya, akan diterangkan ya dengan fadilat kemaafan. Ya, takwa itu antara sifat tertinggi ya bagi orang-orang yang beriman. So of course takwa itu memanglah orang yang beriman ni the highest level is taqwa pada Allah. Ya. Dan untuk memperolehi tahap takwa itu perlu memaafkan kesalahan orang lain. So we must forgive others as a prerequisite untuk dapat takwa. Jadi kalau kita tak maafkan orang yang menzalimi kita, kita tak dapat mencapai tahap takwa. Itu dia. Dalam potong hadis Nabi SAW kata tu berkata bahawa ya, apa kata Nabi? Antara kriteria ya, Rasul SAW menceritakan bahawa pada hari kiamat nanti antara orang-orang yang diutamakan memasuki syurga tanpa hisab ya, atau diringankan hisab adalah orang-orang yang memaafkan orang lain atau redha dengan orang lain walaupun dia disakiti atau dizalimi oleh individu berkenaan. Jadi kalau kita memaafkan, redha ya, sama ada kita dimasukkan syurga tanpa hisab atau diringankan hisab kita. Kita banyak sangat dosa ya, tak cukup amal, diringankan ya kita punya hisab ya. Mudah-mudahan Nabi bagi syafaat untuk still lulus walaupun kita mungkin kadang-kadang agak gagal gitulah ya, lebih kurang. Malahan kalau kita dengar apa kata ulama based on pentafsiran dari hadis, syarat untuk taubatan nasuha, barang siapa yang dapat taubatan nasuha sebelum meninggal dunia, mudah-mudahan kita dapat masuk syurga tanpa hisab. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Itu doa yang Nabi ajar sebelum kita memberi salam dalam tahiyat akhir pun ataupun dalam situasi lain lepas solat ya.
Ya, Allahumma rzuqni taubatan nasuha, ya Allah, apa nama kata, anugerahkan aku ya dapat taubat nasuha qabla al-maut, sebelum meninggal dunia, ya. So antara syarat taubatan nasuha ialah satu, kita menyesal akan kesalahan kita. Kita minta kita sangat sesal dengan dosa kita, kesilapan kita, menipu orang ke apa ke dosa yang lepas, kita menyesal. Keduanya, kita azam tak akan ulang balik. Aku, ya Allah, tak nak lagi lakukan perbuatan tersebut. Yang ketiga, kita lakukan kebaikan, ya. Kita buat baik, kita beri khidmat, kita sedekah, kita tolong orang, ya. Buat kebaikan. Lepas tu, kalau kita, ini penting, yang keempat, kalau kita bersalah pada seseorang, kita wajib meminta maaf pada orang tersebut. Dan anda dan saya kadang-kadang, be careful. Kita kadang mengata orang, mengata artis. Macam mana nak minta maaf kat mereka? Mengata orang politik, tak pernah. Ada yang ada mengaku yang tak pernah mengata orang politik, ya. Be careful. Mengata SPRM ke, polis ke, custom ke, contoh ya. Mengata jiran ke. Macam mana nak minta maaf? Please, ya. So ini bukan perkara yang kecil. This is Ramadan. So kita jadikan Ramadan sebagai titik perubahan untuk kita muhasabah diri kita, dan kata tu mencari maghfirah Allah semaksimum mungkin. Sebab mana tahu hari ini, esok lusa, hari-hari kita yang terakhir di atas muka bumi Allah ini. Baik. So kita kena mohon maaf, ya. Untuk mudah orang maafkan kita, what goes round comes round. Untuk mudah orang memaafkan kita atas kesilapan kita, kita memaafkan orang lain, ya. Oh, okey. Saya jawablah, ya. Waalaikumsalam pada mereka yang merespon. Oh, lebat juga begini, lebat sungguh, ya. Saya tak perasan pun. Ramai yang kata tu memberi salam, waalaikumsalam, ya. Wajib kita minta maaf. Memanglah ada kewajiban minta maaf. Sebab kalau tidak, kita tak dapat taubatan nasuha. Kita ada silap ke orang, silap kita pada Allah, solat taubat, istighfar banyak, Allah akan ampunkan. Silap kita pada orang, Allah tak angkat. Allah tak akan angkat dosa kita kecuali kita meminta maaf pada orang tersebut dan dimaafkan, atau dapat umrah yang makbul ataupun haji yang mabrurah. Garanti dapat, payah sangat, ya. So terima kasih pada mereka yang memberi sanggup bersama kita. Orang Malaysia ada, orang Brunei ada, orang Singapura ada, orang Indonesia dan seluruh Nusantara, ya. Dan kalau sudi, tolong subscribe lah kepada YouTube channel saya, ya, Datuk Abdul Kamsah. Malam tadi telah melangkaui aras 1000 orang, dapat 1050 lebih. Alhamdulillah, ya, selepas 2 minggu. Untuk artis tua okey lah tu, untuk artis muda memang slow sangat. Baik. So isu kita ialah hari ini, untungnya memberi kemaafan. So apa untungnya kalau kita beri kemaafan? Dah sebut tadi, itu kriteria orang yang bertakwa. Untuk mencapai tahap takwa, kita ada kewajiban untuk memaafkan semua orang yang menzalimi kita. Why? Agar orang yang kita zalimi, sedar atau tak sedar, sengaja tak sengaja, kecil atau besar, kita dimaafkan. Sebab ini sunatullah. Kita beri kemaafan, Allah gerakkan orang memaafkan kita. What goes round comes round. What you give, you get back. Okay, so itu dia. Dan salah satu syarat taubatan nasuha ialah kita memaafkan, minta maaf pada orang yang kita buat silap. Untuk dapat itu, mudah-mudahan kita maafkan semua orang lah. Okay. So sekarang isu kita utama ialah apa untungnya di samping dapat tahap takwa tu. Takwa tu di tahap di kubur dan di akhirat. Di dunia ni apa untungnya? So orang muda-muda kata, what is it for me? Apa untungnya kalau aku makan orang? Senang aja dia fitnah aku, dia sabotaj aku, dia kacau aku, dia macam-macam. Senang. Kau tak kena, senang kau cakap, kau dah kena. Kan sudah sebut untuk mencapai tahap takwa. And this is Ramadan. Ramadan Allah wajibkan untuk membina takwa, untuk kita membuktikan pada Allah, yes, ya Allah, aku cuba nak jadi orang bertakwa dengan taat dan berpuasa sebaik mungkin. Puasa adalah tanda orang bertakwa. Ya. Ada orang kata takwa itulah takut isteri tua. Ada juga, ya, dan ada benarnya, ya. Okey. Saya kira takwa jugalah. Apa kesan kemaafan? Apa kesan kemaafan? Saya buat kajian, ya. Sejak 20-30 tahun lepas saya buat kajian. Apa dari segi fisiologinya, psikologinya, dari segi spiritual lah.
Apa kesan kemaafan? Sebab saya mengajar stress management sejak 30 tahun lepas, ya. So saya salah satu cadangan ataupun saranan kita untuk kita kurang stres lah, maafkan semua orang sebelum tidur. Sekarang kita dah tahu buktinya based on ayat 133 hingga 134 surah Ali Imran. Maka kemaafan itu dan disokong oleh hadis Nabi SAW yang nanti pada hari kiamat nanti di antara orang yang diutamakan untuk memasuki syurga ataupun di tiang sirat sepantas kilat menyambar ialah orang yang memberi kemaafan, ya. Dan paling kurang pun kita diringankan kita punya beban ataupun penilaian kita, ya. Dimaafkan, diringankan hisap, itu perkataannya. Alright. So kesan kemaafan. Ada yang tanya macam mana nak maafkan orang. Kaifiah nak maafkan orang. Okey. Yang saya diberitahu oleh guru saya, yes, maafkan siapa? Yalah macam nak maafkan orang. Itu soalan yang sangat-sangat baik. Minta maaf, kita kena cakap pada orang yang kita buat silap, yang kecil hati kat kita, yang marah kita, yang kita zalimi, sedar tak sedar. Ya. Pak Saleh, ni sekarang yang paling glamour ialah Makcik Kiah dengan Pak Saleh, ya. Pak Saleh, ya. Saya minta maaf dulu semalam saya mengumpat. Jangan buat. Salah satu daripada adegan atau scene dalam drama Bukan Gadis Biasa ialah bila si Ujah tu housemate kepada Johanna, si Jo, Aida Jebat. So si Ujah ni dia mengumpat Pak Ya. Orang tua tu bujang tau. Entah-entah dia ni ada nafsu gini-gini, dia kacaunya kau gini. Dia punya marah sebab Pak Ya ni bapa angkat dia. Dia tak tahu kisah si Ujah ni. So, apa jadi? So, kata kau kena minta maaf kat Pak Ya. Yalah, kata Ujah. So, besok pagi bila dia jumpa, Pak Ya datang nak bawa si Jo ni drama Bukan Gadis Biasa, ya. Episod 9, tak salah saya, ya. So, dia kata dia nak pergi kerja, maka Ujah ingatkan balik pada si Jo ni. Jo ingatkan pada si Ujah. Ingat semalam minta maaf lah kat Pak Ya. Sebab kita mengumpat orang dosa besar tu. So Ujah pun malu tak nak. Pak Ya, saya minta maaf. Kenapa? Kata Pak Ya. Pak Ya tu aku Mustafa, ya. So semalam saya mengata Pak Ya. Mengata aku Ban-Ban. Si Jo ni kau harap lah. Ya, lebih kurang gitulah. Yalah, tak apalah, aku tahu. Tak apa, aku maafkan. That is fantastic. Scene itu, adik babak itu sangat menyentuh hati saya. Sebab tak ramai orang dalam dunia yang mengata orang sanggup. So anda yang pernah mengata saya, ramai, ya. Ramai orang pernah mengata saya dulu. Mereka hantar mesej. Saya minta maaf, dulu saya bersangka buruk kat Tuan Haji. Saya sebelah dengar Tuan Haji, ini ceramah Tuan Haji, saya sedar bahawa saya banyak silap. So alhamdulillah kata tak apalah. Dalam hati sempat kau mengata aku, patutlah aku tengok muka kau tadi macam tak seronok je. Tak adalah, ya. Tapi ramai. Ni wallahi ni Ramadan, ya. Bukan cakap gurau-gurau, serius. Betul. Lillahi ta'ala. Ya, ramai orang hantar mesej kat saya, kadang jumpa direct. Dia jumpa, ya. Kadang kawan juga tau. Junior kat sekolah, senior kat sekolah. Aku dulu memang macam tak percayakan kau. Kata-kata senior kat sekolah. Boleh college, ya. Tapi bila dengar aku dengar cakap kau ni betul jugalah. Aku minta maaf lah. Aku mengatakan kau dulu. Aku dulu mengatakan kau ni geromal je. Aku tahu pengen kau dulu kat kolej. Padahal saya kat kolej sebaik-baik budak. Sebaik. Lah ni puasa-puasa kan. Kurang pula puasa Ban-Ban, ya. So, apakah fadilat kita memaafkan orang? Tajuk kita punya topik ini lah. Untungnya memberi kemaafan. Satu, bila kafiah tadi. Ya Allah, aku maafkan. Ni contoh, ya. Yang saya buat setiap malam. Ya Allah, aku maafkan isteriku, anak-anakku, jiran-jiranku, ya, semua kerabat dan ahli keluargaku, kawan-kawanku. Aku maafkan semua orang dalam dunia, ya Allah. Dan jadikanlah semua orang dalam dunia maafkan aku sekeluarga, ya Allah. Wahai Allah, jadikan aku sekeluarga asbab orang lain dapat hidayat. Itu doa saya malam tadi sejak lebih kurang 35 tahun yang lepas. Bukan nak show off. Ni kaifiah. Sebab yang bertanya bagaimana nak memaafkan orang. So, minta maaf, cakap pada orang yang kita buat silap. Memaafkan orang, cakap pada Allah. Jangan tak payah cakap, oi, Pak Saleh, saya dah maafkan Pak Saleh dengan Mak Kiah sekali. Tak payah. Memaafkan orang, tak payah cakap. Tak payah, kita maafkan dalam hati. Bila kita cakap pada Allah untuk maafkan orang, apa jadi? Ikhlas tak ikhlas? Of course ikhlas. Kamu cakap pada Allah, saya tunjuk atas. Allah ada di mana-mana. Tapi ini sebagai satu, kata orang tu budaya lah, ya. Budaya kita selalu
minta maaf pun pandang ke langit. Allah ada di mana-mana, bukan mesti di atas langit ya. Jadi jangan pula kata hai pandang ke langit aja. Itu what you call it sebagai satu diajar begitulah ya, sebagai satu prosedur ya, SOP-nya lah. Sekarang semua SOP, protokol itu sekarang perkataan-perkataan yang klise sekarang ni ya. So kita minta maaf dan sebagainya. Okey? Ada soalan. Soalan yang mana satu kawan? Saya nak tanya, kalau kemaafan itu perlu minta maaf pada manusia, kalau dia dah mati macam mana ya Ustaz? Adakah ini konsep Azazil yang tak mau tunduk dengan manusia? Saya tertanya-tanya, Azazil jadi setan sebab tak tunduk kepada manusia atau tunduk pada manusia ya. Tak tunduk pada perintah Allah. Takkanlah dua-dua sekali Ustaz. Jadi sama-samalah nanti ya. Okey. Inilah. So, ini pun soalan penting ni kena tanya pada Menteri Agama ni, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Zulkifli. Tapi yang saya difahamkan oleh guru-guru kita lah ya. Saya tanya ya, so kita nak minta maaf tapi orang tu dah meninggal dunia. Ya, dah meninggal dunia. Siapa? Mungkin mak ayah kita. Mak ayah kita dulu pernah buat silap, buat dosa, kecilkan hati mak. Tak sempat nak minta maaf, mak ayah meninggal dunia. Tapi insya-Allah lah kebanyakan ibu, dan kita harapkanlah semua ibu ya, ayah dan ibu akan memaafkan semua anaknya sebelum meninggal dunia. Tetapi seandainya ada yang tak sempat ya, tak sempat. So apa kata ulama? Pertama, kita bertaubat pada Allah. Solat taubat, istighfar, minta ampun. Keduanya, setiap kali kita buat kebajikan, kita baca Quran. Tiap pagi kita disuruh baca Quran tiap hari, bukan dalam Ramadan saja. Sepanjang tahun ya, sepanjang masa kita baca Quran. Ya Allah, aku hadiahkan pahala bacaan Quran ini untuk Rasulullah SAW, keluarga Nabi, sahabat-sahabat, tabi'in, guru-guruku, terutama untuk mak ayahku yang masih hidup atau selama ini ya, dan orang-orang yang kita buat dosa lah, orang yang kita ada berdosa dan tak sempat minta maaf, dan kepada mereka yang aku ada kesilapan ya Allah dan tak sempat minta maaf, aku hadiahkan pahala bacaan Quran itu untuk mereka juga ya Allah. Dan ada semalam saya baca, betulkah ada fadilat memberi pahala bacaan Quran atau Fatihah kepada diri sendiri? Yes. Ya, saya pun baca sebab ada orang bertanya pada saya. Ya, betul ke ada nas ataupun hujah mengatakan bahawa elok kita memberi hadiah Fatihah kepada diri sendiri? Itu cara untuk kita membangunkan kita punya kerohanian ya, kita punya diri spiritual kita dengan sedekah Fatihah pada diri sendiri. Ya, memang. So Google ya, ataupun tanya ustaz. Nak tanya ustaz kadang susah dalam PKP ni. So Google lah dulu sebentar waktu dan tengok website yang berwibawa ya, Jabatan Agama ataupun pejabat mufti wilayah ya dan sebagainya ya, based on Bayan Linas ya, Bayan Linas yang ditulis oleh Datuk Seri Dr. Zulkifli ya, Muhammad Al-Bakri ya. Ya. So kita dah tahu kaedah kafiah memaafkan orang tu. Soalan kedua, salam Datuk, saya jawab Waalaikumsalam. Seumpama kita dah minta maaf pada orang yang berkaitan namun orang tersebut enggan untuk memaafkan, itu lain cerita. So orang yang meninggal dunia tu pertama kita hadiahkan bacaan Quran. Lepas tu kalau kita sedekah kat 8 asnaf, kita sedekah kat masjid, niatkan, wahai Allah, aku kongsi ya, aku hadiahkan pahala aku bersedekah ini 8 asnaf atau masjid kepada mak ayah, kepada diriku, keluargaku, mak ayahku, mertua, adik-beradik dan juga orang-orang yang aku ada dosa ya Allah. Tu kata ulama ya. So pertama tadi apa? Kita hadiahkan bacaan Quran, lepas tu hadiahkan juga pahala memberi sedekah. Dan kalau kita membuat masjid ke ataupun kebajikan ya, kita hadiahkan juga pahalanya kepada orang-orang yang kita ada dosa tak sempat minta maaf, termasuk mak ayah kita. Ya. So yang soalan yang berkaitan ialah kita dah minta maaf tapi orang tak maafkan. Samalah. Ya, saya pun tanya juga pada masa saya muda-muda, saya dah tanya soalan ni soalan lebih kurang sama. Kita dah minta maaf Ustaz sekali, 2 kali, 3 kali, tapi dia buat dono je Ustaz. Saya tanya. Ya, masa umur saya dalam 30 tahun. Sekarang baru 30 lah. Campur 30. Campur sikit lagi, ya. Lebih kurang je. Tak banyak beza, ya, tak ada beza. Okey. Alright. So jawapannya yang saya masih ingat, dan bila dah tanya umur 60-an pun saya tanya soalan yang sama, jawapannya lebih kurang sama. Ya, kalau kita dah minta maaf, ya, tapi orang tu tak nak maafkan, kita maaf tu jangan sekali ya, sekali, 2 kali, 3 kali, dan kalau boleh
minta maaf dengan cara yang berbeza lah. Satu cakap, kadang ziarah, kadang kita hantar surat. Zaman bila hantar surat ni? Hantar email. Zaman bila hantar email? Sekarang tak ada hantar email dah. Sekarang kita WhatsApp. Boleh. Kita IG. Boleh. Ya. Dan kita. So, lepas tu apa kita buat? Dia masih buat dono tak kisah. Samalah ya. Kita hadiahkan pahala baca Quran. Ya, sedekah pada 8 asnaf. Kepada orang yang kita minta maaf tapi tak dilayan, tak dimaafkan. Ya, dan kita terus doakan dia. Wahai Allah, selamatkan fulan bin fulan yang aku ada dosa tapi tak maafkan aku. Kau tolong lembutkan hatinya. Yang kau bagi dia kegembiraan, kehebatan, kecemerlangan, rezeki murah. Anak dia sakit, kau sembuhkan. Kita doakan dia, kita doakan. Mudah-mudahan dengan asbab ya, kita mendoakan dia, hadiahkan pahala daripada kegiatan-kegiatan khidmat kita, maka mudah-mudahan Allah akan lembutkan hati orang itu dan mudah-mudahan Allah lah akan angkat dosa kita. Mudah-mudahan. Ya? Okey. Itu yang dijawab oleh para asatizah yang saya tanya sejak dulu sampailah sekarang kurang lebih begitu. Ya? In fact, kalau you Google pun banyak juga ya. Website yang menceritakan bagaimana nak memohon maaf pada orang yang tak maafkan, bagaimana minta maaf pada orang yang sudah tiada, atau dia masih hidup tapi tak dapat dikesan. Ya, dah pindah dan sebagainya kan. So, samalah isunya. Baik, wallahu alam. Ada lagi soalan? Ini dah jadi macam tanyalah ustaz. Kita walaupun dah tua baru nak start ya. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Kalau kita dah maafkan tapi tak boleh lupa perbuatan itu, macam mana ya? Adakah kita tak ikhlas? This is a good question. Ini pun soalan yang sering kita dapati. Ramai juga para asatizah. Saya ini orang sains yang belajar psikologi, bukan ustaz. Tapi ialah kita kan sentiasa bercampur dengan orang ni, so kita dapatlah sikit-sikit ilmu mereka. Ya. So seandainya kita maafkan tapi kita tak boleh lupakan. Tadi dah sebut hadis Nabi, ya. Hadis Nabi menyebut tadi bahawa di hari kiamat nanti antara orang yang diutamakan masuk syurga tanpa hisap atau diringankan hisap ialah orang yang memaafkan. Ada Nabi sebut melupakan? Tak ada. Ada Allah sebut dalam ayat Quran, kita kena memaafkan dan melupakan? Tak ada. Yang disebut ialah memaafkan. So maksudnya of course kita akan ingat. Of course kita akan ingat. So adakah kita tak ikhlas? Ikhlas. Wahai Allah, aku maafkan fulan bin fulan ni, Pak Kiah dan Pak Cik Saleh. Pak Cik Saleh, Mak Kiah, Pak Cik Saleh ni ada restoran, ya. Itu kata PM. Jom kita maafkan mereka. Ya Allah, ya. Kita cakap ke Allah, ikhlas tak? InsyaAllah ikhlas. Habis kenapa kita nampak Pak Saleh dengan kereta barunya walaupun dalam PKP, kita gerak sebab kita manusia biasa. IQ kita tinggi. IQ tuan-puan mungkin 120 ke atas, meaning intelligent. Jadi kalau IQ kita tinggi, mana boleh lupa. Tetapi kemaafan itu yang dituntut. So Allah suruh kita maafkan, Nabi suruh kita maafkan. Ya? Kemaafan itu untuk siapa? Setiap kebaikan yang kita lakukan patah balik kat diri kita. Macam mana pula? Kita maafkan orang, Allah akan galakkan orang untuk maafkan kita. InsyaAllah. So saya bercakap dari pengalaman peribadi. Kita dah maafkan, nampak orang tu kecil, fed up juga. Dia adalah hutang tak banyak lah, ratus ribu jugalah ya. Kita ringgit bukan rupiah ni ya. Dia kata nak bayar ni, tapi lepas tu nampak dia saya geram juga. Lepas tu dia duduk kat banglo, dia buat 2 banglo. Masih tak bayar juga. Macam mana ni banglo 2? Lepas tu dia tukar kereta. Well, tak apalah, kereta okeylah. Lepas tu dia kahwin lagi. Aduh. Ini bukanlah saya jealous, tapi hutang tak bayar, kahwin lagi. Ni saya cakap secara umum ya. Kalau yang berkenaan faham, silakan. Saya masih buka. Ya, sebab saya dah maafkan tapi belum halalkan sangat. Dah maafkan. Tapi belum halalkan sebab besar dia punya amount tu. Ya, kalau yang perasan tu dah bayar, alhamdulillah. And this is the man, Ramadan. Untuk kita membayar hutang kalau ada kemampuan. Hutang kalau kita tak bayar, kalau kita mampu bayar tak bayar, mati syahid pun tak masuk syurga. Siapa kata? Nabi kata, barang siapa yang mati syahid akan masuk syurga kecuali yang tak bayar hutang. Masya Allah. Ya. So maafkan saya lah ya. Maafkan. So lama-lama apa jadi? Hutang tak boleh bayar, ratus ribu. Tapi bila saya nampak orang tu kat masjid, kat pasar mana nampak, saya tak marah. Saya ingat hutang tu ingat, tapi saya tak marah. Ya, hati dah tenang, saya tak marah, tak ada stres, tak ada tension. Saya kata, ya, so kalau dia tak bayar,
tak apalah, tapi belum halalkan lagi sebab 100 ribu kan. So tapi mudah-mudahan Allah gantikan dengan 10 kali ganda. Kalau ada 100 ribu, kita dapat 1 juta punya nilai. So mata saya dulu pakai cermin mata, lepas tu tak pakai cermin mata, ya. Berapa nilainya? Ya, kita masih sihat, berapa nilainya? Ada anak-anak dan menantu, ada cucu-cucu pula 4 orang, ya. Apa nilainya? 1 juta. Come on, ya. Bahagia, ada keluarga, ada anak, ada menantu, ada cucu. Masya-Allah, tak terkena. Ha? Ya? Ada isteri. Yang saya kan takwa. Oh, ada isteri. Berapa nilainya? So, come on man. Mata dapat melihat, telinga walaupun dah kurang-kurang dengar. Isteri saya selalu komplain. Tak dengar. Apa nak buat, dah umur. Dah 68 tahun mendengar. Okeylah tu. Rupanya dia tak apa dengar sebab dia jangan mendengar. Ya, gosip-gosip ataupun isteri meletet, tak apa dengar. Jadi alhamdulillah hati tenang. So Allah bagi kelebihan. Ada soalan lagi? Rohimah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz lagi. Macam mana pula kita dah maafkan kan dia, tapi dia cakap sindir-sindir kat kita. Itulah dia. Kita dah makan tapi dia perli-perli kita. So SOP-nya, Standard of Practice. Kan saya sebut tadi tau. Saya sebut cara sepintas lalu jadi orang tak nampak. Jadi saya orang sains, kena sistematik. Okey, langkah 1, kita solat taubat. Minta ampun ke Allah, ya, supaya Allah ampunkan. Istighfar banyak-banyak. Nabi yang maksum, tak ada dosa, tapi Nabi istighfar antara 70 atau 100 kali. Kita ambil yang 100 lah. Astaghfirullahaladzim, 100 kali. Ya, dah taubat. Keduanya, kita maafkan semua orang. Ya. Ketiganya, kita minta maaf. Untuk taubat nasuha, kita minta maaf. Ya. Lepas tu apa kita buat? Saya dah sebut tadi, doakan orang itu. Kita dah maafkan dia, kita minta maaf, tapi kita lupa nak doakan. Pesan guru saya dah ulang ni 1000 kali dah. Bila seseorang kita ni maafkan orang yang tak maafkan kita ataupun sindir-sindir kita tu, kita doakan dia. Barang siapa yang mendoakan orang lain 40 hari berturut-turut dengan izin Allah, orang yang menyampah kat kita, Allah ubah hatinya jadi neutral. Orang yang neutral kat kita, benci tidak, menyampah tidak, suka tidak, neutral lah, ya. Susah nak dapat neutral tu. Ya, orang yang neutral artinya tak kisah. Ya. Mungkin katalah ya, contoh neutral, Nilofa terhadap saya neutral. Contoh yang sedap pagi-pagi ni. Mungkin dia neutral, saya tengok dia tak neutral. Itu pun satu hakikat, ya. Okey. So neutral, orang yang neutral pun Allah akan ubah jadi suka kat kita. Orang yang dah suka kat kita, Allah jadikan lebih sayang dan percaya. Jadi dah minta maaf, dia sindir-sindir, ada doakan dia tak? Kita maafkan dia, ada doakan dia tak? Dan yang ketiganya saya sebut, belum sebutlah secara spesifik. Every time kita ternampak dia, teringat dia ataupun jumpa dia, kita hantar gelombang sayang. Aku hormat, aku sayang kamu kerana Allah. Moga Allah rahmati kamu, yang jadikan kamu orang yang terbaik. Kamu dapat bertaubat sebelum taubatan nasuha, sebelum maut mati. Every time nampak orang yang berkenaan, kita hantar gelombang daripada kalbu kita. Aku sayang, aku hormat kamu kerana Allah. Moga Allah rahmati kamu dan berikan kamu peluang untuk taubatan nasuha sebelum mati. Why? Ikut kata sarjana, guru-guru pakar psikologi, sayang menarik sayang, benci menarik benci. Bila kita hantar gelombang sayang pada orang itu, ya, insya-Allah orang itu lama-lama, yes, dia benci tapi kita hantar sayang, dia benci. Ini berlaku pada Nabi SAW. Yahudi, wanita Yahudi itu yang benci, Nabi hantar gelombang sayang dengan hikmat. Akhirnya wanita itu bersyahadah, ya, memulai Islam. Dan peribahasa Melayu, orang baling tahi, benci, fed up, menyampah, sindir-sindir, kita baling bunga. Dan bunga akan mengalahkan tahi. Kajian saya, ya, 30% wanita di Malaysia. Kajian saya, ya, 30% wanita di Malaysia yang pada mulanya benci pada laki-laki itu, benci gila lah. Lepas tu syak gila khinzir kepada laki-laki berkenaan. Artinya 30% wanita, ya, saya sebut, ya, angkat tangan. Contoh soalan saya, angkat tangan puan-puan ni lillahi ta'ala. You semua orang tunduk, ya, tak payah nampak orang lain. Tunduk. Ni ada yang datang dengan suami isteri tau. Suami sebelah tu. Angkat tangan isteri yang dulu menyampah kat suami awak, sekarang orang yang you menyampah jadi suami you. Angkat tangan. Suami kat sebelah, dia angkat tangan. 30%. Tu survey saya. Maksudnya apa? Suami tu hantar
Bunga, baling bunga, sayang. Dia baling tai kat laki-laki tu, benci. Tapi akhirnya, bunga mengalahkan tai. Saya amat yakin ini benar. Hebatnya Allah. So, hantarlah kebaikan, hantar gelombang positif kepada orang yang sindir-sindir tadi. Selepas doakan dia, selepas hantar positif, selepas kita minta ampun ke Allah, insya-Allah lah, Allah Maha Pengasih, Maha Pendengar, Maha mendengar dan Maha mengasihi akan hamba-Nya. Mudah-mudahan kita diampunkan oleh orang yang tadinya sindir-sindir kita, insya-Allah, So, the package must be right. Dan bila jumpa mereka, jangan pula dia pelik-pelik awak. Dia dah pelik-pelik aku, baik aku. You buat macam tak ada apa-apa depan orang ni. Samba je. Dan kalau boleh, bagi hadiah. Bagi hadiah. Ni bukan pandangan Fadhil Kamsah, Ni yang disarankan oleh Nabi. Orang yang fitnah kita, pelik kita, benci kita, mengata kita patut bagi hadiah. Kenapa? Sebab dia telah bagi kita pahala percuma. Kalau pahala dia dah habis sebab terlampau banyak mengata orang, contoh, dosa kita diambil. Siapa cakap ni? Nabi cakap. So you cannot go wrong and you won't lose. So itu antara jawapan kepada soalan tadi. Okey, baik pada kisah kita ni. Apa untungnya kemaafan? Ini senarai yang saya telah dapati daripada pembacaan, wacana intelektual dan kajian dan pengalaman lah. Ya Allah, aku maafkan semua orang dalam dunia. Contohlah, pendekkan cerita Aku maafkan keluargaku, jiranku, kawan-kawanku, kawan sekerja, bosku. Bos, maksudnya bos yang kepala tak banyak rambut tu. Ya Allah, aku cukup. Contoh. Bila kita maafkan semua orang, apa jadi? Hati kita bertambah bersih. So, salah satu cara atau kesan impak kepada kemaafan ialah murni hati kita. Hati kita jadi bersih. Hati mengawal fikiran. So, bila kita maafkan orang, hati kita jadi bersih. Apa jadi kat fikiran? Tenang. Hati bersih, kepala tenang. And kajian alopati, psychosomatic. The state of your mind will influence the state of your body. So, bila hati bersih, kepala tenang, apa jadi? Badan sihat. Nampak tak? Itu kajian alopati. Tapi Nabi dah membuktikan lebih awal. 1400 tahun lepas. Seketul daging kalau bersih, satu badan sihat. So, dengan kemaafan, seketul daging jadi bersih. Ditambah dengan solat taubat, istighfar. Logik? Realistik? Praktikal? Of course. Jadi kemaafan mencuci hati, insya-Allah. Menenangkan fikiran, insya-Allah. Mensihatkan badan, insya-Allah. 3, sihat badan. Dan yang keempatnya berkaitan mensihatkan juga jiwa kita. Jiwa kita jadi mantap. So, hati bersih, kepala tenang, badan sihat, jiwa mantap. Dan Al-Ghazali ada sebut, yang luaran mencerminkan dalam. Your face is a mirror of your heart. Jadi kalau kita maafkan, hati bersih, kepala tenang, apa jadi? Muka pun comel. Tengok contoh yang baiklah, kan? Contoh. Contoh. Kalau kau mengata aku pagi-pagi ni dapat dosa je, puasa-puasa, jangan mengata orang tua. So, jadi artinya muka kita pun berseri-seri. Apatah lagi, malam tadi dah pesan kan? Tengok cermin terus. Allahumma kama hasanta khalqi fahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana kau cantikkan wajahku, kau cantikkan akhlakku. Wow. Dalam muka makin comel. Lepas tu doa makbul. Sebab bila kita maafkan orang, hati bersih, doa makbul. Wow. Salah satu fadilat kemaafan, doa kita makbul. Tak nak ke? Especially Ramadan. Jangan tunggu raya, kita mungkin tak panjang umur. Mungkin orang tu pun tak panjang umur. So, mungkin kita berubah hati kemudian. So, kalau nak makan orang, please, boys and girls, make it today. Jadikan hari ini hari yang terbaik, hari yang kita memaafkan, memberi maaf dan sebagainya. Mana tahu hari ini hari kita yang terakhir atas muka bumi ini. So, kita akan makbul doa. Lepas tu, of course, bila hati bersih, kita tarik hidayah. Allah akan bagi kita hidayah, petunjuk. Bila hidayah turun kat kita, semua masalah kita akan selesai satu persatu. Sebab hidayah itu petunjuk. Kita berubah jadi baik. Kita selesai masalah. Bukan sebab kita pandai. Bukan sebab usaha. Tapi sebab usaha itu penting. Tapi bukan itu sebabnya. Sebab hidayah dari Allah. Maka kita dapat selesaikan masalah. Lepas tu, ini ulama pesan. Bila kita maafkan orang, Allah ampunkan dosa kita. Seperti kata Nabi tadi. Nabi bersabda kan. Salah satu kebaikan, fadilat orang maafkan inilah kita mudah masuk syurga tanpa hisab atau diringankan hisab. So, betul lah tu. Bila kita maafkan orang, Allah ampunkan kita. Bonus, bila kita maafkan orang, Allah gerakkan orang maafkan kita. Bonus, bila kita maafkan orang, ini dia. Bila kita maafkan orang, pintu-pintu rezeki terbuka. Nampak tak? Ya Allah, bila kita beri kemaafan, pintu rezeki terbuka.
Entah rezeki yang mana kita tak tahu. Ada kawan baik itu rezeki, badan sihat itu rezeki, dapat jiran baik itu rezeki. Ya, kita terelak daripada aksiden itu rezeki. Masya-Allah. Ya, orang tak datang raya tahun ni rezeki. Allah, kedekutnya. Ada ke tak datang raya rezeki melampau. Dan yang penting bila kita maafkan orang, kalbu kita jadi bersih, gelombang yang kita pancarkan kepada orang bersih, apa jadi? Orang sayang kat kita. Orang sayang kat kita, makhluk sayang kat kita, dan mudah-mudahan kita akan jadi orang baru lepas ni. So, PM cakap, pemimpin cakap new normal. Okeylah tu. Tapi kita bukan new normal sahaja. Kita nak jadi orang baru. Ya, sebab bila kita jadi orang baru, maka semua masalah kita akan selesai. Ya, saya nak bagi satu contoh ya. Oh, ni dah masa pun dah lewat ni. So satu contoh yang terbaik ya, masa saya belajar rawatan Islam, ya. Saya tanya soalan sebab kita tengok pengalaman ya. Budak-budak yang menangis, ceret-beret, badan kurus kering, asyik menangis, sawan tangis. Semua sehat. Tengok cek doktor semua. Bukan cek doktor, doktor cek dia. Ya, doktor cek dia sehat. Tapi kita cakap, pergi mana kau? Aku pergi cek doktor. Siapa cek siapa ya? Kau pergi mana? Aku pergi cek doktor. Kita ni pesakit pergi cek doktor. Hebat. Ya. So saya tanya Allahyarham Sa'aduddin Ustaz, kenapa peristiwa yang kita nampak? Saya nampak kat kampung saya pun. Nama dia Johan, ya, tapi berak menangis. Tapi mak bapak dia pun sepakat tukar nama kepada Suparman. Bagi tukar Suparman terus sembuh, Ustaz. Kenapa, Ustaz? Pernah berlaku tak kat dalam, pernah dengar tak kisah ni? Of course. Tukar nama je, elok terus. Dia punya kesihatan berubah. Inilah. Ya, so kata Allahyarham Sa'aduddin, saya ingat dia buat lawak, rupanya serius. Badan kita ni adalah rumah kepada penyakit. Profesor Bernard Siegel pun mengesahkan, ya, orang yang banyak benci, banyak dendam, banyak marah, tak nak makan orang, mudah kena sakit. Sebab ini penjelasan Allahyarham Sa'aduddin. Sesungguhnya penyakit adalah makhluk, dan makhluk bernama penyakit itu makanannya ialah fikiran yang kotor, fikiran yang negatif. Dendam, kesumat itu adalah makanan kepada penyakit yang bermastautin dalam diri manusia. So, address rumah dia ialah Johan. Penyakit tu, yang pada budak kecil tadi. Address rumah dia ialah Johan. Nama rumah tu Johan. Yang dia berak. Kenapa budak-budak, waktu siang dia tak berapa demam? Perkataan tak, mak, ayah? Tapi malam dia mula sakit dan demam. Beringit, betul tak? Betul. Rupanya, ini penjelasan daripada Allahyarham Sa'aduddin. Waktu siang, penyakit itu keluar. Waktu malam dia balik. Jadi bila tukar nama daripada Johan kepada Suparman, so baru nak masuk je rumah nama Johan, tu betul. Mak dia panggil Suparman, Jawa lah tu. Suparman, oh Parman. Si penyakit ni pun confused. Rumah aku alamatnya Johan, bukannya Suparman. Ni aku salah address ni. Tu sebab saya ingat lawak. Saya ingat apa Allahyarham Sa'aduddin buat lawak. Tapi itu serius. Artinya bila namanya diubah, the whole body system, body chemistry berubah. Budak umur 6 bulan setahun ini, bila kita panggil namanya dulu Johan, dia ada vibration pada dirinya. Kalau panggil Suparman ni macam Superman. Jadi dia akan dia punya body chemistry berubah. Masya Allah. So, budak tu jadi orang baru. Itu sebabnya bukan just new normal, bukan new normal saja. Kita nak jadi orang baru. I mentioned before, your current problem, your current situation, your sicknesses, your ailments, because of the current you. When you become a new person, new heart, new mind, new action, new attitude, you become a new person, all your current problem will vanish away. Dia tak betah, tak serasi dalam badan yang baru. So saya nak minta dengan asbab kemaafan anda dan saya jadi orang baru, jiwa baru, badan baru, dan semua penyakit akan sembuh, semua masalah satu persatu akan selesai dengan rahmat, izin Allah, bantuan Allah. Mudah-mudahan anda dan saya terus memberi kemaafan. Untungnya kita memberi kemaafan, ruginya orang yang dendam. Last, orang yang dendam ni, sebab dia dendam, hatinya jadi kotor, penyakit mudah datang, muka pun tak berseri, ya, rezeki pun terhalang. Rezeki terhalang. Orang yang nak minang pun tak berjadi, ya. Kau faham tak cakap pakcik ni? So banyak kerugian.
ya, orang yang berdendam, mudah sakit, kawan lari, prestasi menurun. So berilah kemaafan agar kita berubah jadi orang baru yang orang sayang, Allah sayang, pintu rezeki kita buka, dan all the positive thing yang saya telah sebut tadi. Wallahu a'lam. Berbanyak terima kasih. Moga Allah rahmati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So jangan lupa ya, tolong subscribe ya. Tolong subscribe kepada YouTube channel saya. Mudah-mudahan anda dan saya dirahmati Allah. Bye, jumpa lagi. Tazkirah subuh 6.30, tazkirah maghrib 4.30. So insyaAllah, tu satu lagi maklumat daripada kita punya floor manager. Yang floor manager kata producer dia nak naik pangkat tapi tak ada gaji. Producer ya. So kita tazkirah subuh sekitar 6.30, tazkirah maghrib ba'da maghrib lebih kurang 8.30 malam, insyaAllah. Kita buat sepanjang Ramadan jika ada umur, ada usia, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.